Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata, ramai orang tidak mengetahui bahawa menumpukan pengajian kepada fardu kifayah sebelum selesai menuntut fardu ain ialah satu maksiat. Walaupun dia menuntut fardu kifayah dengan niat yang baik, iaitu semata-mata mempelajari fiqh kerana Allah Subhanahu wa taala, dia dihukumkan berdosa kerana meninggalkan fardu ain pada hati dan anggota zahirnya apabila dia hanya menumpukan kepada fardu kifayah. Ini ialah tipu daya yang berlaku daripada sudut amalan. Ini juga ialah tipu daya daripada sudut pengajian kerana hanya mempelajari ilmu fatwa dan menyangka bahawa itu ialah ilmu ad-din. Ini perkara yang paling penting. Apabila kita dah mengetahui ada tuntutan fardu ain, jadi selain daripada fardu ain tadi, namanya fardu kifayah. Jadi kita maklum fardu ain tadi ialah kita belajar bersuci, belajar sifat 20, lepas tu kita belajar tuntutan harian seperti semayang, dan kita belajar berzikir, istighfar, berzikir. Itulah fardu ain yang setiap hari kita kena buat. Kita kena buat dan kita kena belajar sehingga kita faham macam mana nak laksanakan zikir, semayang dan seumpamanya. Tapi sekarang ni penulis kata ada orang dia tidak menyempurnakan pengajian fardu ain. Maknanya kalau yang semayang tadi, kamu pergilah belajar dengan guru-guru fiqh. Dia boleh ajar kepada kita semayang macam mana. Dan kalau kamu tak tahu sifat 20, kamu jumpalah guru-guru akidah untuk mengajarkan kepada kamu sifat 20. Cuma yang berzikir, pantang larang, mujahadah dan seumpamanya, itu kamu mesti berjumpa dengan guru-guru tasawuf. Kamu mesti pergi mengambil baiat daripada mereka, kamu mesti amalkan zikir dan seumpamanya, baru kamu sebenarnya menyempurna ataupun sedang melaksanakan fardu ain. Jadi Imam Ghazali nak bagi tahu sekarang ni, ramai orang dia tak menyempurnakan fardu ain. Maksudnya dia tak fikir, kadang-kadang dia jahil pun sifat 20 dia tak nak belajar, ataupun dia tak mengetahui tentang tuntutan tasawuf pun tak nak belajar juga. Tapi dia sibuk pergi mengaji kelas bahasa Arab, dia sibuk nak pergi mengaji kelas baca Quran, sibuk nak pergi hafal Quran, sibuk nak pergi hafal hadis, nak pergi kelas tafsir. Jadi penulis kata, selagi mana kamu tak menyempurnakan fardu ain, kamu tak belajar fardu ain dan kamu tak mengamalkan fardu ain, maka segala pengajian yang lain ialah maksiat. Jadi kita rasa kuliah sekarang ni terlampau banyak. Pagi, petang, siang, malam ada kuliah kat masjid, dekat surau, kuliah dalam internet tak berhenti dah 24 jam. Jadi soalannya, adakah bila kita dengar kuliah ni saya sedang beribadat ke ataupun saya sedang maksiat? Saya sedang buat maksiat ni. Maknanya dia ada maksiat di zaman moden. Kita faham zaman dulu tu maksiat tu merompak, berzina, mencuri. Tapi Imam Ghazali kata, kalau kamu sibuk mengaji benda lain, tapi fardu ain kamu tak faham, fardu ain kamu tak buat, fardu ain kamu tak sempurnakan, maka semua pengajian tadi ialah maksiat. Maksiat maksudnya menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak belajar, belajarlah fardu ain tu sempurnanya dan amalkanlah bersungguh-sungguh. Dan jangan nafsu tu dia suka. Tu kelas nak pergi, ini kelas nak pergi, itu nak buat, ini nak dengar, itu nak amal. Tapi adakah benda yang kita suka sangat tu ialah fardu ain ke fardu kifayah? Dan selagi mana nafsu tadi suka, maka itu sebenarnya fardu kifayah lah. Sebab nafsu tadi dia akan memesongkan kita daripada fardu ain. Sebab fardu ain ni ialah melawan nafsu. Jadi nafsu tadi dia tak suka dilawan. Jadi untuk mengelakkan dia tadi dilawan, nafsu tadi diketuk kepalanya, maka nafsu tadi menggemarkan kita kepada fardu kifayah. Jadi kalau kelas-kelas fardu kifayah, berduyun-duyun kita boleh pergi. Macam senang sangat kita nak pergi. Tapi bila perkara fardu ain, tuntutan akidah, tuntutan fiqh, tuntutan tasawuf, maka kurang orang yang nak belajar. Sebab pengajian tersebut perlu kepada mujahadah melawan nafsu. Jadi Imam Ghazali kata, itulah tipu daya pada amalan. Maknanya berzikir kita tak buat. Amalan tu maknanya berzikir, duduk, berkhalut kita tak buat. Tapi kita sibuk buat amalan lain. Apa dia? Pergi buat sunat banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, pergi haji tiap-tiap tahun, pergi umrah tiap-tiap bulan. Itu dia panggil tipu daya pada amalan. Kita rasa kita sedang buat amalan. Saya menyembah Allah, saya tiap-tiap hari tengok Kaabah, tiap-tiap hari pergi Masjid Nabawi. Tapi Imam Ghazali kata kamu sebenarnya sedang buat maksiat. Sebab kamu meninggalkan fardu ain dan kamu menyibukkan diri kamu dengan fardu kifayah, ataupun dengan benda-benda sunat, ataupun benda-benda yang tak dituntut. Ataupun dia kata tipu daya daripada sudut pengajian. Pengajian tasawuf, pengajian sifat 20, pengajian fiqh syafi'i yang wajib kita tak cari, kita tak sempurnakan dan kita tak belajar. Kita sibuk pengajian yang lain, pengajian yang tak dituntut, pengajian yang kalau kamu jahil pun, kalau kamu mati pun malaikat tak tanya dalam kubur kenapa kamu tak mengaji ilmu-ilmu ni. Jadi itu penulis kata ada dua tipu daya daripada sudut amalan kerana mengamalkan benda yang tak dituntut, dan kedua ialah tipu daya daripada sudut pengajian kerana menyangka ilmu yang terlampau banyak tadi ialah ilmu ad-din. Padahal ad-din
macam mana kita dah bincang tadi, ialah iman, Islam dan ihsan. Dan itulah kita nak sempurnakan sebelum kita mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa itulah kita punya modal. Jangan sekali lagi kita bazirkan masa, jangan kita buang masa dengan perkara-perkara yang tak dituntut, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi moga-moga Allah Taala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga kita mengagungkan fardu ain. Maksudnya kita kata fardu ain ni ialah pengajian kanak-kanak, fardu ain ni ialah zaman dulu saya dah belajar, sekarang saya tahu kenapa saya nak belajar fardu ain sekarang. Itu semua ialah kejahilan. Maksud kejahilan umat Islam ni sampai kepada tahap dia merendahkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merendahkan ilmu yang diusahakan oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Itulah kejahilan kita. Jadi kita mohon daripada Allah agar membuang kejahilan tersebut dan menjadikan kita manusia yang menyempurnakan fardu ain, dan manusia yang menyempurnakan fardu kifayah yang Allah pilih atas diri kita. Fardu kifayah ni ada banyak. Allah pilih satu-satu bidang yang sesuai dengan diri kita, jadi kita laksanakanlah. Wallahu ta'ala alam. Dari segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum.